وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Bab yang ke-17 dalam Kitabul Ilmi, kitab Al-Ilmu. Bab yang ke-17, hadis yang ke-75. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma 'allimhul kitab. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. Bab yang ke-17 ni nak terai tentang sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia ilmu Alkitab. Maksud bagi Alkitab situ adalah Al-Quran. Allahumma 'allimhul kitab sini dalam hadis lain pun ada, tapi kepada orang lain. Iaitu Nabi SAW doakan kepada orang lain. Iaitu pada Hur bin Qais. Manakala hadis yang akan dibaca ni Nabi bagi tahu tentang doa ini Nabi doa kepada orang lain. Sebab tu sini ada guna perkataannya, ya Allah, bagi ilmu kepada dia, bagi ilmu kepada dia. Tak sebutnya Ibnu Abbas ke siapa-siapa ke nama tersebut. Ajarlah ilmu kepada dia, ilmu kitab. Itu ajarnya ilmu Al-Quran kepada dia. Maksud ajar ilmu kepada dia sini adalah bagi dia faham, bagi dia dapat menjaganya Al-Quran. Sebab Al-Quran ini bukan sekadar kita mempelajari ilmu Al-Quran, bahkan kita menjaga Al-Quran. Kita jaga hukum hakam yang ada di dalam dia. Apa saja perintah-perintah Allah Ta'ala kita buat, apa saja larangan Allah Ta'ala kita tinggalkan. Maka itulah barulah dengan makna alimhu, iaitu ajar kepada dia sehingga dia faham. Senang saja perkataan dia. Allahumma alimhul kitab. Ya Allah, ajarlah kepada dia yang kitab. Jadi kalau kita nak doa untuk diri kita, Allahumma 'allimni, Allahumma 'allimnil kitab. Ya Allah, ajarlah kepada akunya Alkitab. Itu untuk doa sendiri lah. Alimni. Boleh dibaca Alimniyal kitab. Ajarlah kepada akunya Alkitab atau ajarlah kepada aku Al-Quran.
Alimni. Ni. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari yang berkatanya Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada kaminya Abu Ma'mar. Abu Ma'mar sini nama dianya Abdullah bin Amr bin Abil Hajjaj Al-Basri. Abdullah bin Amr bin Abil Hajjaj Al-Basri. Meninggal pada tahunnya 229 Hijrah. Qala, dia berkatanya, haddatsana Khalid, telah menceritakan kepada kaminya Abdul Waris kan? Haddatsana Abdul Waris, telah menceritakan kepada kaminya Abdul Waris. Abdul Waris ini adalah Abdul Waris bin Sa'id bin Zakwan. Abdul Waris bin Sa'id bin Zakwan. Meninggal pada tahun 180 Hijrah. Qala, dia berkatanya, haddatsana Khalid, telah menceritakan kepada kaminya Khalid bin Mihran. An Ikrimah, daripada Ikrimah. Ikrimah sini Abu Abdullah Al-Madani. An Ibni Abbas, daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Abbas. Ibni Abbas, nama singkatan dia, nama betul dia Abdullah bin Abbas. Qala, dia berkatanya, dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeluk aku. Dalam riwayat lain ada sebutnya memeluk ke dadanya. Peluk dada. Wa qala, dan dia berkatanya ataupun membacanya, Allahumma 'allimhul kitab, ya Allah ajarlah ilmu Alkitab kepada dia. Walaupun doa ini juga dibaca kepada orang lain, tapi sini khususiatnya Abdullah bin Abbas, yang mana selepas pada itu dialah antara ulama terkemukanya tentang ilmu tafsir Al-Quran. Ilmu tafsir Al-Quran. Jadi sebab itulah antara tafsir yang terkemukanya adalah tafsirnya Ibn Abbas. Maka tafsir-tafsir selain daripada hadis, selain daripada tafsir Quran dengan Al-Quran, ada juga tafsirnya yang mari daripada Ibn Abbas. Dan banyak lagi lah, nanti kita akan belajar cara kita nak mentafsirkan Al-Quran melalui riwayat, melalui tabi'in, macam mana ilmu yang kita nak ambil daripada tabi'in, ilmu yang kita nak ambil daripada sahabat, macam mana untuk tafsirkan Al-Quran. Tapi waktu kita akan belajar dalam bab kitab tafsir, kita bab menerangkan tentang ilmu tafsir Al-Quran, ada dalam Bukhari. Di sini juga nak ajar kepada kita keberkataannya doa. Keberkataannya doa. Keberkataannya doa khusus. Doa ni, doa khusus ini bukan doa yang diminta, doa yang tidak dipinta. Doa ni jadi hebatnya bila kita tak minta kepada satu orang tu, tapi orang tu doa kepada kita. Ramai orang kita ni duduk sibuk nak suruh orang doa kepada dia. Tapi hak sebenar sekalinya doa yang terbaiknya
Jika satu orang tu tulu doa kepada satu orang lain tanpa dipinta. Tanpa dipinta. Lebih-lebih lagi orang yang doa kepada dia itu adalah satu orang yang soleh. Satu orang yang soleh. Jadi doa khusus gini ni boleh. Kita baca doa ni pada anak kita, pada kenalan kita, baca doa ni. Betul doa khusus. Tapi ni sini kelebihannya doa Nabi SAW yang doakan kepada sahabat. Maka bila doakan kepada sahabat ni, mana isyarat juga nak ajar kepada kita ilmu tafsir daripada Ibn Abbas ni, kita kena pandai. Mana ilmu tafsir yang dibawa daripada Ibn Abbas ni kita kena kaji, kena tengok, kena belajar daripada tafsir-tafsir dia. Dan sampai sekarang ni pun ilmu-ilmu yang mari daripada dia ni lah juga ya. Maka kita dapat mentafsirkan Al-Quran ni. Bawa seperti mana yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas. Dan bukanlah sini dengan maksudnya Ibn Abbas saja yang tahu tentang Al-Quran dah. Tetapi sininya hanya Allah Ta'ala nak guna dia. Guna dia ni sebagai guru pada orang yang mengajar tafsir Quran. Sebab ramai-ramai sahabat dialah antara guru besar yang mengajar ilmu tafsir Al-Quran. Dan ilmu tafsir Al-Quran yang dia belajar ni pun, dia ni bukan calon-calon orang yang mana dia ni satu orang yang sentiasa duduk dekat dengan Nabi SAW, sentiasa mendapatkan ilmu dengan Nabi SAW, sentiasa duduk dekat belajar semua. Bukannya dengan cara jari-jari mari belajar ke tak. Bahkan dia mari belajar semua. Mana selalunya dia tu mari belajar. Sentiasanya dia jaganya waktu dia istiqamahnya dia ni dalam belajar. Antara contohnya orang yang berjaya kerana istiqamah dalam bab belajar ni Ibn Abbas. Dan Nabi SAW dalam bab doa ni pun dia jaga doa dia. Kepada orang yang terbaik dia doakan pula. Orang yang terbaik dia doakan. Ni kelebihan. Jadi nak dapat kelebihan ni kita kena istiqamah dalam belajar. Istiqamah dalam belajar, maka akan adanya doa yang tanpa dipinta. Doa yang tanpa dipinta. Doa yang tanpa dipinta ni mana betul-betulnya doa ikhlas. Kalau orang minta kita supaya kita doakan, maka ni tak berapa nak ikhlas. Orang tu suruh dulu baru kita nak doa. Tidak berapa ikhlas. Jadi ni doa tak ada minta apa. Tapi kita doa juga kepada dia. Nah, doa kepada ni mana doa ya lain sikit daripada doa biasa. Maka doa gini ni mana betul doa yang mustajab. Kerana keikhlasan dalam berdoa. Sebab tu juga kita nak doakan kebaikan kita dalam bab dunia ni pun pada sesama orang Islam ni sentiasa kita doa dah, tapi kadang-kadang doa khusus. Doa khusus kena jaga. Orang mukmin dia jaga doa khusus dia ni pada orang-orang tertentu saja. Doa khusus. Doa umum mesti dia doa sama. Contohnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ni doa untuk orang semua. Semua orang. Tapi kalau doa yang tertentu yang khusus ni orang mukmin ni, orang soleh ni dia jaga. Di kalangan sahabat Nabi pun sama lah. Dia jaga doa ni, dia tidak mudah untuk doa kepada orang. Walaupun dalam masa sama doa kebaikan sentiasa adanya dia tu doa kebaikan kepada orang. Tapi doa khusus dalam bab-bab yang tertentu yang khusus, ni tak, bukan semua orang. Bukannya semua orang yang Nabi SAW baca doa ni mari sore Allahumma alim dia. Mari sore Allahumma alim kita. Tak gitu. Tapi khusus. Khusus ni biasanya kepada pelajar-pelajar yang terbaik. Pelajar-pelajar yang terbaik dalam bab tafsir Al-Quran. Dan Nabi tengok dia ni antara yang dapat kesungguhan dia. Dengan kesungguhan dia tu doa. Tapi doa umum sentiasa doa. Mama ya kau gapo kau seorang guru tu dia doa, sentiasa doa tu. Tapi doa khusus. Doa khusus ni kepada orang-orang yang tertentu ni, dia kelebihan dia lain.
Jadi kira-kiranya sini nak ajarnya kita belajar ilmu ni, ilmu hadis ke ilmu Al-Quran, biar sampai kita ni jadi satu orang pelajar contoh, satu orang pelajar yang mana jadi iktibar kepada pelajar-pelajar lain, yang mana dengan asbab kita pelajar yang malah datang kelas ke apa, dia akan jadi rajin kerana dia tengok pada kesungguhan kita. Ini kelebihan pada pelajar-pelajar yang rajin. Dan pelajar yang rajin ni dia ada kelebihan kerana dia masuk kelas. Kerana masuk kelas ni Allah Ta'ala akan bagi kelebihan juga kepada dia. Ni contoh antara kelebihan. Kelebihan orang yang sentiasa masuk kelas, sentiasa istiqamahnya dalam belajar. Sebab belajar bukan sekadarnya belajar. Dalam bab sebelum pada ni kita belajar sampai pada tahap kita memahami ilmu secara bijaksana. Kita memahami ilmu sehingga mahir. Tu tujuan utama kita belajar ilmu. Kita belajar ilmu bukan sekadar tahu tak, sehingga mahir, sehingga kita jadi bijaksananya dalam ilmu. Bukan sekadar kita tahu saja bab ilmu tak. Sebab kadang-kadang kita hanya sekadar tahu tu kadang-kadang boleh menyebabkan gosok kita. Kerana berlakunya silap faham. Belajar ke? Belajar. Belajar tafsir ke lain? Belajar. Belajar ke hadis? Belajar. Tapi silap faham. Sebab apa jadi silap faham? Kerana kurangnya masuk majlis. Bila kurangnya masuk majlis, dia tu akan jadi kurangnya pemahaman ilmu. Payahnya dia tu nak tangkap satu-satu ilmu. Jadi kurangnya peka dia tak peka, kurang peka. Bila belajar satu-satu hadis dia kurang nampak. Sehingga satu hadis tu terpaksa dihuraikan semua sekali seolah-olah tak pernah belajar lagi. Barulah jadi faham. Kalau nak terang sekadar yang penting saja, dia tak faham. Padahal kalau dihuraikan keseluruhan satu hadis nak faham secara keseluruhan, satu kelas ni kita mengaji ni sehadis pada dah. Sebab nak hurai daripada hadis yang kita belajar sebelum pada ni, nak hurai supaya orang hari ni boleh faham semua sekali, panjang satu hadis. Maka ni nak bagi tahunya tentang kelebihan orang yang istiqamah. Mana nak dapat kemahiran, nak dapat kebijaksanaan dalam ilmu ni, mesti kena masuk majlis ilmu secara istiqamah. Bila masuk secara istiqamah, dengan adanya ikhtiar doa sendiri dan juga dengan adanya ikhtiar doa yang tanpa dipinta, maka dengan tu akan bertambahnya keberkatan dalam belajar. Dan keberkatan dalam belajar ni kita akan nampak selepas daripada kita habis belajar. Selepas daripada habis belajar tu baru kita nampak. Dan kadang-kadang dalam kita duduk belajar tu kita duduk nampak dah, iaitu Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita. Bila nak belajar, Allah Ta'ala mempermudahkan urusan supaya mudah saja kita nak belajar. Sebab kadang-kadang Allah Ta'ala ni dia tak bagi masa kepada satu orang untuk masuk majlis ilmu. Allah Ta'ala tak bagi masa dia. Kerana ada saja alasan, ada saja masalah-masalah tertentu menyebabkan dia ni tak dapat hadir kepada satu majlis ilmu. Sebab itulah bila ada satu majlis ilmu kita dapat hadir, maka kita kena rasa syukur yang amat sangat. Kita tahu kita umur ni sampai bila, hidup kita ni sampai bila kita tahu. Tapi dengannya kita belajar ni, sebenarnya sekali Allah Ta'ala sudah pilih dah kita. Kita kena rasa syukur sangat-sangat. Sebab nikmat yang paling besar adalah ilmu. Dan beramal mesti kena ada ilmu. Dan beramal tanpa ilmu adalah salah. Beramal tanpa ilmu, amal itu tertolak. Tak bolehnya kitanya amal satu perkara tanpa ilmu. Kita tak bolehnya beramal mengikut orang saja. Kita kena ikut Nabi. Nabi buat macam mana? Itulah kita. Bukan kita hanya rasa, kita sangka saja tak kira salah. Tak kira salah dia buat. Sebab setiap orang ni dia ada kelemahan-kelemahan dia. Kalau orang tu nampak hebat, nampak salahnya dia, nampak dia ni sebagai satu orang yang bertitle ustaz ke apa-apa, dia mesti ada silap dia. Jadi bila kita kembali kepada dalil, bukti, maka ni kita akan jadi seperti mana hadis yang sebelum pada ni, bijaksananya kita. Kita belajar ni bukan sekadar biasa nak tahu ilmu, bahkan kita nak belajar
untuk jadi bijaksana, nak suruh jadi cerdik dalam bab agama. Jika tidak gitu akan menyebabkan kita bodoh dalam bab agama. Bodoh dalam bab agama ni paling bahaya, kerana belajar ilmu tetapi silap faham. Yang ni hak paling takut kali. Hadis bagi tahu benda lain, kita faham benda lain. Okay, kita ada terai ada 10 badan ni, ada terai sini, rasa tak silap ada terai dah sini. Sebab ada juga orang ni dia pergi tafsir ke hadis tu sahih dah, tapi cara tafsir dia tu di luar batas ilmu. Contohnya dalam satu hadis ada sebut je, Nabi, hadis masyhur dalam Bukhari pada Nabi SAW lalu dekat dengan 2 kubur. Lalu Nabi SAW kata 2 orang ni kena azab. Habis panjang cerita dia. Selepas pada tu Nabi SAW ambil 2 pelepah kurma. Pelepah kurma dia belah 2, dia pacak. Ni satu, ni satu. Khulasah ceritanya selepas pada tu, ada sebahagian orang ni dia faham hadis tu nak ajarnya pada kita, suruh buat tahlil. Tengok jauh tak jauh, suruh baca Quran di kubur. Dia kata itulah dalilnya baca Quran di kubur, itulah dalilnya baca tahlil di kubur. Ni dia panggil, kita guna satu hadis dia jauh daripada makna dia. Pacak kurma dengan baca Quran lah, jauh ke? Jauh. Bukan dekat-dekat, jauh. Pokok pelepah kurma dengan baca Quran. Paling nak jadi sama pun paling kurang kita baca Quran. Nabi baca Quran, kita pun baca Quran. Baru jadi sama. Ataupun Nabi pacak pelepah kurma, kita pun cari pelepah kurma juga lah. Ataupun nak kiaskan pelepah kurma dengan pelepahnya ke, cari pelepahnya, kias ni jadi sama juga, jadi kira-kira. Tu ke arah kias nak sama. Jika tidak akan jadi kias jauh langit bumi. Takkanlah dengan pelepah kurma tu dengan tahlil. Mana ni dia panggil silap faham tentang ilmu. Hadis tu sahih dah tapi silap faham. Macam tadi ada baca dah tadi hadis masalah Iqra'u Yasin ala mautakum. Hendaklah kamu baca Yasin kepada orang yang nak mati. Bila terpesongnya satu orang tu dalam bab memahami hadis, dia pergi faham hadis tu, hendaklah kamu baca Yasin kepada orang yang sudah mati. Pergi faham gitu. Ni dipanggil silap faham dalam satu hadis yang mana sudah mati, nak mati dengan mati dah tak sama. Tidak boleh disamakan orang yang tak mati lagi dengan orang yang mati, mana boleh sama. Jika berlaku juga, maka akan jadinya kekeliruan dalam kalangan masyarakatnya. Mana contoh daripada Nabi SAW? Ya, Nabi baca Yasin mana-mana, sahabat baca Yasin mana-mana. Ini jadi keliru. Sebab tu bila kita tengok pada contoh-contoh gini, dia tak boleh bagi. Jadi balik pada cerita sini nak katanya, ilmu ni kita kena faham. Dapat faham tu macam mana? Dapat faham tu dengan istiqamah. Dapat faham tu dengan masuk majlis ilmu. Dengan masuk majlis ilmu tu kita belajar ilmu tu sehinggalah kita memahami secara mendalam. Barulah sampai maksudnya kita belajar ilmu. Bukan sekadar kita belajar ilmu ni mana nak lepas nak lepas ke apa ni masa ni, nak duai ke masa yang kita boring duduk rumah ke pada. Mana time puas duduk saja, mana time puas tu kita belajar. Time kita rasa sibuk sikit kita tak belajar. Bukan gitu. Bahkan kita kena ruaikan masa seperti mana kita boleh ruaikan masa untuk urusan dunia kita. Urusan dunia kita boleh bagi masa, takkanlah urusan untuk agama kita, urusan untuk masalah kita yang akan dihisap esok kepada Allah Ta'ala lagilah penting urusan. Habis itu. Lepas pada tu yang hadis yang selepas pada tu, bab yang selepas pada tu yang bab mata yasihu sama' as-saghir. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي.
Bab sini nak terang tentang bilakah sahnya pendengaran daripada orang yang kecil ataupun sini budak. Mana ilmu daripada satu orang budak, satu orang budak kecil, umur berapakah boleh diterimanya ilmu daripada dia? Sebab kadang-kadang kita belajar ilmu ni bukan mesti tu guru kita ni umur 70, 80, 100 ke apa baru kita boleh menuntut ilmu dengan dia. Bahkan berlaku juganya kita menuntut ilmu ni daripada budak kecil. Daripada budak kecil. Yang mana budak kecil itu mestilah yang memayih lah. Mana ya? Kira-kira dia akhir balik tak? Dah akhir balik lagi. Tapi baca Quran tu pandai pada orang tua. Baca Quran, kalau tengok baca Quran pandai tak? Pandai. Pandai daripada orang orang tua. Kadang-kadang orang tua baca Quran betul kan? Jadi kadang-kadang daripada budak kecil itu pun bolehnya orang tua belajar. Boleh juga belajar. Tidak semestinya nak belajar ni mesti kena guru yang lebih tua daripada kita. Tak. Sebelum pada ni ada bab kan? Ada beritahu dah. Mana ilmu ni ramainya di kalangan sahabat ni ia dapat ilmu ketika mereka ni sudah tua. Sahabat-sahabat Nabi ni mereka ni dapat ilmu setelah dia tu umur sudah tua. Dalam bab yang ke-15 tu ada sebut katanya Umar tafaqqahu qabla an tusawwadu. Berkatanya Abu Abdullah wa ba'da tusawwadu wa qad ta'allama ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da kibari sinni. Itu berkatanya Umar radhiyallahu anhu, hendaklah kamunya mendalami ilmu agama sehingga mahir sebelum daripada kamu dilantik jadi pemimpin. Berkatanya Imam Al-Bukhari, dan juga selepas daripada dilantik menjadi pemimpin. Dan Imam Bukhari beralasankan dia sebutnya sahabat-sahabat Nabi ini juganya benar-benar sudahnya belajar dengan Nabi SAW setelah mereka itu sudah tua. Mana sabitnya sahabat-sahabat ni di kalangan yang tua-tua belajar dengan Nabi SAW. Jadi bab ni pula, bab yang ke-18 ni nak ajar kaedah umur berapa satu orang budak tu kita boleh ambil ilmu dengan dia. Takkanlah budak tu baru nak jalan, baru nak pandai berjalan pun kita nak ambil dah ilmu dengan dia. Tapi mesti adanya qadar hak umur. Jadi kita boleh ambil ilmu dengan dia. Itu kita baca hadisnya. Wa bihi qala hadatsana Ismail, dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari-nya, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kaminya Ismail bin Abi Uwais. Dia berkatanya haddatsani, telah menceritakan kepada akunya Malik, yaitu Imam Malik, an Ibn Shihab, daripada Ibn Shihab Az-Zuhri, an Ubaidillah ibn Abdillah ibn Utbah, daripada Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, an Abdillah ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas, aqbaltu rakiban ala himarin, aku datang sampainya masa ni di Mina dengan naiknya keldai
Atan ni keldai betina. Keldai betina ni keldai betina kecil lah. Wa ana yauma idzin, dan aku masa tunya qad nahaztul ihtilam. Hampir kepada umur akhir balik. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itunya yusalli bi Mina, sedang solatnya di Mina. Ila ghairi jidarin, tanpa menghadap ke arah dinding. Ni bab ni pun panjang banget. Famarartu baina yaday ba'd as-saf, lalu aku pun lalu di kawasan sebahagian saf. Mana saf belakang lah. Saf belakang mana di depan makmum-makmum ya, belakang. Bukan di depan Nabi. Mana di kawasan saf belakang. Dan bukan belakang betul. Mana di depan orang. Lalunya dengan keldai. Lalu dengan keldai. Wa arsaltul atan, lalu aku pun lepaskan keldai tu. Dia lepas gitu ya. Keldai betina itu tarta'u, cari makan. Aku lepaskan keldai betina tu cari makan sendiri. Wa dakhaltu fis saf, lalu aku pun masuk betul saf. Falam yunkir dhalika alayya, makanya selepas pada kejadian itu, mana selepas solat ke apa tu, tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan aku. Tapi hadis ni dia sebut falam yunkir sini Rasulullah lah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari pun perbuatan aku. Dalam hadis lain ada sebut tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatan. Dalam hadis lain. Dalam Bukhari juga. Dalam hadis itu dia ada sebut tidak ada seorang pun di kalangan sahabat dan siapa-siapa saja yang mengingkari perbuatan dia. Mana di kalangan sahabat pun sudah faham dah benda tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Melepaskan keldai gitu, lepas tu lalu di depan saf tanpanya. Mana kita lalu depan muka orang kan? Lalu depan muka orang ketika imam sedang solat. Bukan litah di depan imam, litah di depan orang belakang. Mana di depan orang yang duduk di saf belakang, sama ada saf pertama ataupun saf kedua ataupun saf ketiga. Di mana ada banyak lagi saf di belakang. Jadi fiqh hadis ininya apa? Sini ni Imam Bukhari nak bagi tahu tentang ilmu yang diambil daripada Ibnu Abbas ni masa ketika itu dia tu masih lagi tidak akhir balik. Mana tidak akhir balik pun sudah diterimanya ilmu daripada Ibnu Abbas. Sebab untuk dapat ilmu daripada satu orang ni tidaknya syarat akhir balik. Nak dapat ilmu bukan syaratnya kamu sudah akhir balik ke tak. Kadang-kadang ni orang ni dia buat masalah akhir balik ni dia berat. Sehingga ada tu dia tetapkan hukum apa? Siapa kalau dia ada satu tempat tu dia kata nak azan kan, nak azan. Juru azan ni muazzin. Muazzin ni kalau tidak akhir balik tak boleh. Nak jadi imam lagi tak boleh. Lepas pada tu tak boleh duduk depan, macam-macam lah alasan-alasan kita di kalangan orang-orang kita. Padahal benda yang dia kata tu tidak ada kaitan pun dengan hak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya mari daripada pendapat dia. Sehingga kan di kalangan masyarakat kita, kalau anak duk main dekat-dekat dengan kita ketika solat ni, sehingga marah-marah kan. Marah pada budak tu kerana lalu depan orang, melintah depan orang solat. Budak kecil baru mana berlari apa semua ni, dia ni tak tahu apa-apa lagi. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam budak duk main ni iaitu Hasan Husain. Dia naik atas belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biarkan sehinggalah Hasan Husain itu beredar sendiri. Lepas dia beredar barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat.
Dan Hasan Hussein ni jadi orang macam mana selepas pada tu? Dia ni jadi satu orang alim besar selepas pada tu. Dia tu sebagai cucu Nabi lagi. Lepas tu dia jadi orang alim besar, ditarbiahkan oleh guru besar. Itu Nabi Muhammad SAW. Dia ajar kita. Sebab tu lah anak-anak kita, cucu-cucu kita yang nak kacau orang solat, biar. Kalau kita tengah solat apa, biar dia nak ajar. Supaya dia tahu ni solat. Jarang-jarang sekali bawa dia pergi ke masjid, supaya dia tahu inilah kita solat di masjid. Biarlah dia nak kacau kita, nak lalu depan kita, kalau nak tarik apa semua. Kalau dia tarik, kita betul. Gitu sebab inilah cara tarbiyahnya Nabi SAW. Cara sahabat tarbiyah pada anak-anak dia pun gitu. Daripada kecil lagi diasuh untuk solat. Nak suruh satu orang itu solat, bukan semestinya kita kena suruh kamu kena solat. Dah. Bahkan cara Nabi SAW banyaknya ke arah suruh melalui perbuatan. Nabi tak suruh direct itu, kamu kena solat. Dah. Bahkan kebanyakannya Nabi SAW ajar kepada umat dia, ajar kepada sahabat-sahabat dia, ajar kepada anak cucu dia dengan cara perbuatan dia. Nabi SAW tunjuk dengan perbuatan. Sebab itulah banyak dalam hadis ada sebut Nabi SAW bila solat sunat, Nabi solat sunat di rumah. Kenapa solat sunat di rumah? Tujuannya supaya anak bini dapat tengok. Inilah solat. Bila lama-lama duk tengok orang tengah solat, tengok kita pun akan jadi teringin nak solat sama. Bila kita tengok ada orang satu buat benda yang sama secara istiqamah, lama kelamaan pun akan terlintas di hati kita, kita pun nak jadi sama. Jadi kita latih masa mana? Kita latih daripada kecil lagi anak cucu kita buat gitu. Bukan dengan cara bila dia mari dekat kita hamba dia. Bukan dengan cara gitu. Kita ajar dia, kita tarbiyah anak kita, anak cucu kita ni dengan cara mari datang. Nak kacau ke apa pun kita sabar. Sabar. Nampak dia lebih-lebih, kita pegang sikit. Sebab bukan tak boleh pegang pun. Nampak dia nak lebih-lebih, kita pegang sikit. Jadi tak melampau sangat. Gitu je lah. Dan hadis ni pula nak ajar lagi, yang lalu depan ni keldai. Keldai lalu depan. Bila lalu keldai ni tidak membatalkan solat. Keldai-keldai ni binatang lalu lintas. Dan umpama budak kecil ni seolah-olah binatang, seolah-olah binatang sebab dia tak faham apa-apa. Seperti mana binatang tak faham apa-apa. Dia tak faham. Jadi dia lalu budak ke orang gila ke, dia pun umpama tu. Tapi budak-budak ni kalau kira lebih hebat daripada binatang lah. Tapi nak bagi kata istilahnya binatang pun tak apa. Ibnu Abbas lalu pun tak jadi salah. Bahkan tak kira siapa umur berapa sekalipun lalu lintas depan orang, tak apa. Jikanya kita lalu lintas ni di depan makmum. Jangan lalu lintasnya di depan imam. Sebab sutrahnya kita akan belajar dalam bab sutrah. Itu bab pendinding. Kita solat ni kita kena ada pendinding. Kena ada dinding kita, kena ada pelindung kita. Sebab pelindung ni tujuan dia nak elok daripada orang lalu lintas depan kita. Lalu lintas depan kita. Maka kita tetap kita solat di belakang tiang ke, belakang dinding ke, menghadap dinding ke, supaya mengelak daripada orang yang lalu lintas. Sejarah boleh. Maknanya dia orang tu akan lalu depan sejarah kita kan? Lalu depan sejarah. Tidak dikira sutrah ya. Sutrah ni tak semestinya kayu apa semua. Yang terbaiknya dinding lah. Yang terbaik dinding ataupun tiang ataupun kayu yang ada depan. Tapi kalau tak ada, kayu sejadah tak apa. Kalau tak ada juga, kalau kita solat di padang pasir ke ataupun di padang ke, kita buat garis. Kita buat garis lah. Kita tengok ada satu kawasan tu, nampak boleh kita garis kan. Kita garis buat macam sejadah. Orang pun tengok pun tak langgar. Tapi kalau kita solat di kawasan tempat terbuka ni, kadang-kadang banyak benda yang kita boleh buat sutrah. Sebab sutrah ni antaranya Nabi SAW nak buat sutrah, Nabi menghadap ke arah unta. Dan kadang-kadang unta tu bangun pergi
bila bangun pergi, Nabi SAW ambilnya pelana unta. Nabi ambil pelana unta tu, dia letak depan. Dan Nabi SAW menghadap ke arah pelana unta. Jadi yang masalah sininya adalah masalah kalau lintasnya di depan imam, depan muka imam. Kalau atas daripada tempat sujud tu tak ada masalah. Atas daripada tempat sujud tak ada masalah. Jangannya kita lintasnya depan muka. Depan muka. Tu yang tadi. Tapi biasanya depan muka ni orang Melayu dah faham. Sebab orang Melayu lalu depan muka orang ni dia tak lalu sangat. Kan? Mana orang tak semestinya orang solat kan? Orang tak lalu sangat depan muka orang ni. Mana cara adat Melayu pun dah faham dah benda ni. Lebih-lebih lagi lah orang solat. Kan? Lebih-lebih lagi lah orang solat. Tapi bila lalu depan muka orang di arahnya soft. Soft tak apa. Sebab softnya sutrah kitanya imam. Bukan sutrahnya kita. Bila kita solat berjemaah. Itu kelebihan berjemaah lah. Sebab itulah bila berjemaah tu, kalau ada makmum tu yang tercirit ke batal wuduk ke apa ke, dia nak keluar, dia boleh lalu depan gitu, depan orang apa semua tak apa. Jangannya dia lalu lintas depan muka imam saja. Jadi kalau selepas pada tu solat sendiri Bila solat sendiri contohnya lepas pada solat berjemaah tu, bagi salam kita pun baru nak solat. Maka janganlah kita solat di kawasan depan pintu. Sebab tujuan sutrahnya untuk melindung daripada orang lalu lintas kita. Jadi kita buat sutrah, kalau buat sutrah duduk di depan pintu, maknanya sebenarnya kali kita dengan sengajanya nak suruh orang lintas kita. Maka orang yang solat gitu, tak ada cara lain, kita angkat dia. Tak. Angkat dia tu, angkat tak tepi lah. Dia nak marah ke apa, tak kira dah, angkat dia. Angkat tak boleh nak marah dah, angkat. Angkat ramai-ramai. Ni pocik ni, bapa maya sini ni. Angkat dia tu, letak dia tempat molek-molek. Sebab kita nak jaga dia tu. Nak jaga dia sebenarnya, sebab dosa dia. Dia menghalau orang daripada sebab dia solat depan pintu. Dia biasanya orang Melayu dia suka solat depan pintu. Depan pintu tu orang nak keluar tu lah dia nak solat situ. Dia kira assalam keluar. Jadi dia gitu. Patutnya dia cari sutrah. Sutrah ni tiang. Sebab tu dalam hadis ada sebut, bila azan, sahabat-sahabat berebut-rebut cari tiang. Sahabat-sahabat berebut-rebut cari tiang. Cari tiang-tiang masjid, nak solat situ. Tak apa, solat di tiang tu sutrah. Sebab tak ada siapa nak langgar pun. Mana orang nak langgar tiang, orang tak langgar tiang dah. Orang tak lalu situ. Dan orang akan lalu ke tepi-tepi gitu. Dan orang pun akan dapat faham, oh dia ni sedang solat. Tapi kalau kita solat di pintu, sebenarnya kita dengan sengajanya nak suruh orang lalu lintas depan kita. Padahal masjid tu luah lagi. Luah lagi masjid. Sebab orang Melayu ni kadang-kadang masjid tu besar kan. Dia solat mana solat sunat? Di belakang sekali. Belakang kali dekat pintu. Tu situ tempat solat dia. Dan belakang ni lah biasa tempat orang masuk. Orang masuk akan lalu lintas gitu. Sebab tu kalau orang nampak solat itu, kita lalu gitu ya. Lalu gitu. Kalau tak ada darurat lain, kita lalu depan tu. Kalau dia nampak ada masalah sangat, kita angkat dia lah. Angkat dia tak tepi. Siar ke dia. Siar dia boleh rosak. Dia boleh rosak kerana menyekat orang. Menyekat orang dia boleh rosak. Sepatutnya dia masuk masjid, dia mendapat keberkatan. Dapat pahala. Tapi dia masuk masjid dapat dosa. Solat jemaah boleh pahala dah. Lepas jemaah tu boleh dosa. Rugi dia. Rugi dia. Kalau sekali tak apa, dia buat hari-hari benda gitu. Buat hari-hari boleh dosa. Patutnya kalau orang tak pergi masjid tak kena dosa tu kan. Tapi dia pergi masjid, dia kena dosa tu. Tu aja. Jadi kena elak lah tengah-tengah jalan. Lepas pada tu sininya Nabi SAW solatnya tidak menghadap ke dinding. Ni isyarat kepadanya Nabi nak solat ni tak semestinya imam kena solat di depan dinding sebagai sutra. Boleh juga di depan tiang ataupun kayu. Dalam hadis ada sebut sentiasanya Nabi SAW bila dia keluar, dia bawanya
tombok ataupun lembing. Lebih panjang, lebih pendek Nabi bawa. Dan lebih itu diguna ketika dia qada hajat, dan selepas pada tu ketika dia solat. Qada hajat pun sesuai juga. Sebab qada hajat kadang-kadang orang nak mengintai ke apa tu, dia tengok ada lembing tu, beringat sikit. Kuasa pandai kan, kuasa pandai orang boleh hitai kan. Jadi bila tengok ada kayu tu, lembing kan dia boleh lauk, boleh lepak kan. Boleh lontar. Jadi kalau dia mari nak hitai-hitai boleh lontar. Jadi itu sebagai tanda. Tanda apa? Tandanya kita sedang qada hajat. Maka jangan siapa-siapa yang nak curi-curi tengok. Sebab biasanya zaman dulu sebelum pada akhir Islam masa akhirnya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, biasanya bila qada hajat ni Nabi dan juga sahabat-sahabat, isteri apa semua, dia qada hajat di padang. Di kuasa tempat terbuka, pada di atas pada kuasa bakek, perkuburan bakek di atas lagi pada tu. Jadi situ kuasa padang, biasanya situlah tempat untuk qada hajat bila ada padang. Jadi tengok ada celah lerok mana, celah batu mana, qada hajat situ. Zaman dulu gitu cara. Jadi selepas lama tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sediakan adalah jambil kecil dia dalam bilik dia. Tu pun untuk sekadar kencing boleh, tapi kalau untuk berak tu tak. Jadi berak dia mesti berak di padang. Tapi lama-lama selepas pada zaman kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagilah zaman yang mana orang Islam ni sudah maju dah. Maka dia buatnya tandah. Tu pun tandah duduk luar lah. Lama-lama sekarang ni tandah duduk dalam rumah dah kan. Tanah pun macam bilik satu-satu gitu. Jadi gitulah maknanya maksudnya sininya Nabi SAW tidak semestinya Nabi SAW tidak yang menghadap sutra. Sebab kebanyakannya adalah hadis yang menyebutkan Nabi SAW kalau solat di padang ataupun di kawasan mana-mana yang bukan masjid, Nabi SAW mesti solatnya menghadap sutra. Sebab di masjid pun Nabi menghadap dinding kalau dalam masjid. Tapi kalau di luar Nabi menghadap pada tiang, tongkat, lembing. Ya, masuk bab tu kita akan detail lagi lah. Jadi hadis ni tidak akan balik, boleh diterima ilmu dia. Ilmu apa? Ilmu tetap bolehnya lalu lintas depan makmum. Ilmu ni sah kita belajar daripada Ibn Abbas. Walaupun Ibn Abbas masa ketika hadis ni dia riwayat hadis ni masa tu umur dia tu masih lagi budak. Tak akan balik pun lagi. Habis itu wabi qala hadatsani Muhammad ibn Yusuf qala hadatsana Abu Musir qala hadatsani Muhammad ibn Harb qala hadatsani Az-Zubaydi an Zuhri an Mahmud ibn Rabi' qala aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjaha fi wajhi wa ana ibnu 5 sinin min dalwi. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kaminya kepada akunya Muhammad bin Yusuf. Qala dia berkatanya haddatsana Abu Musir, telah menceritakan kepada kami Abu Musir. Nama Abu Musir Abdul A'la bin Musir. Abdul A'la bin Musir. Qala dia berkatanya haddatsani, telah menceritakan kepada aku Muhammad ibn Harb. Qala dia berkatanya haddatsani Az-Zubaydi, telah menceritakan kepada aku Az-Zubaydi. Az-Zubaydi ini adalah Abul Huzail Muhammad ibn al-Walid nama dia. Muhammad bin al-Walid.
Az-Zuhri daripada Az-Zuhri iaitu Ibn Shihab. An Mahmud ibn Rabi' daripada Mahmud bin Rabi' bin Ar-Rabi'. Mahmud bin Ar-Rabi' sahabat Nabi radhiyallahu anhu Al-Ansari. Mati pada tahunnya 90 Hijrah. 90 Hijrah. Sahabat Nabi. Sahabat kecil ya. Dia katakan aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku masih lagi memahami. Ingat. Aku masih lagi memahami, aku masih lagi ingat. Minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa apa? Majjatan majjaha fi wajhi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam komo ludah ke muka. Nabi ni dia suka bergurau dengan budak-budak dengan ambil air. Maksudnya apa? Lepas tu dia buat print atas muka. Benda gurau gitu kan. Mana kan kadang-kadang buat gitu kepada budak. Dia buat gitu kepada budak-budak kecil lah. Orang itu tak boleh buat gitu. Nak kata apa free je. Tak boleh buat gitu. Dia kena buat ke budak-budak lah. Anak budak-budak kecil, anak kita ke apa ke. Tak ambil. Dengan air. Ada lebih ada muda tu kita ludah ke dia. Nabi buat gitu. Ni caranya Nabi bergurau senda dengan budak-budak. Mana Nabi SAW bukan sentiasa dia serius ke benda, tapi dia sukanya bergurau dengan budak-budak. Budak-budak. Wa alam, aku masa tu nya Ibnu Khamsi sini umur 5 tahun baru. Umur 5 tahun. Min Dalwin sini jauh dia guna perkataan. Orang Arab ni kadang-kadang dia guna perkataan ni. Dia bagi tahu dulu berita-berita, selepas pada tu dia barulah ambil punca asal air tu. Air tu ambil mana? Min Dalwin. Daripada bekas air. Daripada centong air. Jadi Nabi ambil daripada bekas air, Nabi masuk koma, lepas tu Nabi pun ludah ke atas muka dia. Dan peristiwa ni dia ingat masa tu dia berumurnya 5 tahun. Sinilah maksud terjematul babnya Imam Bukhari. Iaitu ilmu ni Nabi bergurau dengan satu orang budak ni. Ilmu ni kita boleh ambil daripada dia walaupun masa tu dia umur budak. Yang mana Nabi komo ludahkan pada dia ketika umur 5 tahun. Dan umur 5 tahun ni biasanya dipanggil budak-budak sudah mumayyiz. Biasa umur 5 tahun, 6 tahun ni umur masa budak-budak masuk tarikat kalau pak kita. Mana biasanya budak-budak ni kalau ajar apa-apa pun dia boleh turut. Kata ABC pun boleh turut. Ahli Batak pun boleh turut. Itu dipanggil mumayyiz. Kalau budak yang tidak mumayyiz ni biasanya kita sebut apa-apa pun dia buat tak tahu kan, dia tak boleh turut. Jadi payah nak faham. Satu-satu kali kita nak suruh apa-apa pun dia payah faham. Kata buat tu buat ni, ambil itu ambil tu, ambil ni dia tak boleh buat. Itu maknanya tidak mumayyiz. Mumayyiz ni banyak dah memahami tentang ilmu. Jadi kategori budak ni dia ada kategori mumayyiz dan ada dia panggil ghairu mumayyiz. Ghairu mumayyiz mana budak-budak kecil itulah. Yang biasanya mumayyiz ni umur dia 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tengok atas jenis orang itulah. Sebab kadang-kadang mati awal. Dan biasanya umur 5 tahun tu budak-budak tu sudah mumayyiz dah. Umur 4 tahun, umur 5 tahun dia sudah mumayyiz dah. Dan bila dia sudah mumayyiz, ilmu yang daripada dia tu boleh diterima. Tu nak beritahu. Mana ilmu daripada Nabi SAW, walaupun ketika tu dia berumur 5 tahun, ilmu tu tetap kita terima pakai. Bukan kita kata, oh betul kau ingat umur 5 tahun, boleh percaya ni. Tak. Bahkan kita terimanya ilmu tu yang mari daripada sahabat Nabi, kita terima.
Walaupun masa ketika tu dia umur 5 tahun. Lainlah dia kata, aku masih teringat lagi Nabi masa masa dia apa orang panggil tahnik kan, belah mulut tu. Tahnik masuk kumur dalam mulut lah. Tu dia tidak memayih lagi masa tu. Sebab masa tu tahap dia tu tahap tak tahu apa-apa. Bahasa pun dia tak tahu. Lagi ke pula dia nak kenal satu-satu orang. Tapi ni dia sudah faham dah, dia sudah ingat lagi Nabi SAW, dan dia ingat bukan sekadar dia ingat Nabi, dia ingat lagi peristiwa Nabi yang Nabi buat sesuatu pada dia. Maka ilmu daripada satu orang umur 5 tahun ni kita boleh ilmu. Jadi Imam Bukhari sengaja keluarkan dua hadis ni. Satu budak umur yang hampir nak akil balik, satu lagi budak yang sudah mumayyiz. Mana ilmu daripada budak mumayyiz sehinggalah sebelum daripada akhir balik boleh diterima. Tak semestinya ilmu satu orang tu kita nak ambil ilmu tu mestinya sudah akhir balik dulu baru kita ambil budak. Kadang-kadang bila kita tengok macam di bahasa saya, kadang-kadang budak-budak tu dia ajar pelajar-pelajar dewasa. Dia pula yang ajar alif batan pula, ni ajar kau itu pun umur 40 50 dah orang tua tu. Dia ajar apa? Ajar alif batan, cara nak baca macam mana, ni pagi ni sebut macam mana. Ni baca yang salah lah, ni baca yang sederhana. Umur cip lagi. Dia boleh ajar dah. Jadi maknanya tu dia panggil tahap mumayyiz. Budak tu sudah mumayyiz. Bila mumayyiz, ilmu daripada dia ni kita boleh terima ya. Dia biasa oleh kalangan orang Arab, umur 8 tahun pun sudah hafiz Quran. Bila hafiz Quran, kira-kira ni boleh jadi guru dah. Guru pada Al-Quran kan? Mana guru pada hafal Al-Quran. Mana siapa-siapa belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, mana bolehlah dia semak. Jadi semak daripada dia pun dikira boleh diterima. Habis itu. Babul khuruj fi talab al-ilm. Bab sini nak terang tentang keluar untuk menuntut ilmu. Keluar untuk menuntut ilmu. Menuntut ataupun mencari ilmu. Sebab ilmu ni bukan sekadar kita belajar, bahkan kita kena cari ilmu. Tu dia panggil talab. Talab ni mana cari. Kita panggil menuntut kan. Aku menuntut pun silap faham lagi. Cari, makna dia cari ilmu. Bukan ilmu ni kita kena tunggu macam kita makan lah. Kita kena cari beras tu. Lepas cari beras, kita kena cari lauk. Bukan sekadar kita kata nak makan gitu tak. Bila kita nak makan, mesti kita kena buat sesuatu untuk dapat makan. Sama ada kita masuk atau beli kedai. Beli kedai pun kita kena keluar, beli kedai. Begitu juga ilmu. Bila kita tak ada ilmu, maka kita kena cari ilmu. Kita kena menuntut ilmu. Cari ilmu tu biar dapat. Bila cari, bila jumpa, kita belajar ilmu. Maknanya ilmu ni bukan sekadarnya nak berilmu. Bukan sekadar tu. Tapi tindakan kita, ikhtiar kita untuk mendapat ilmu. Ikhtiar kita macam mana nak dapat ilmu? Adakah kita duduk saja goyang kaki tiba-tiba dapat ilmu? Tak. Bahkan kita kena ikhtiar untuk dapat ilmu. Dengan apa cara sekalipun. Ikhtiar untuk dapat ilmu ni dipanggil bab ni. Iaitu bab talabil ilm. Menuntut ilmu ataupun mencari ilmu. Warahala Jabir ibn Abdullah masirata syahrin ila Abdullah ibn Unais fi hadithin wahidin. Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi ya, pernahnya dia bermusafirnya, perjalanan dia tu perjalanan sebulan. Semata-matanya nak pergi jumpa dengan Abdullah bin Unais, yang mana Abdullah bin Unais masa tu dia ada satu hadis yang Abdullah bin Jabir tak tahu. Ada satu hadis, kerana satu hadis dia sanggupnya mengadakan perjalanan selama sebulan. Bukan satu jam. Satu jam pun tak. Bukan satu hari. Bukan satu minggu. Satu bulan perjalanan. Satu bulan ni biasa balik dipanggil satu bulan sini, satu bulan naik unta. Satu bulan naik unta ni maknanya kita kena sediakan bekalan makan untuk sebulan. Sebulan kita makan ni tu, paling kurang. Tapi bila kita sampai sana, ada bekalan untuk kita duduk sana. Lepas pada tu
bekal untuk balik pula tu sebulan perjalanan pula kita untuk makan hari-hari. Sehari tu kalau kita catu, mungkinlah kita buat 2 kali sehari kalau kita makan. Dalam masa sebulan baru sampai. Mana 2 bulan masa dia kena korbankan, kena ada bekalnya untuk makan. Bekal untuk makan 2 bulan. Untuk pergi balik. Untuk pergi ataupun pergi saja ataupun pergi balik. Maknanya satu korban yang besar, satu orang sahabat, dia tahu nilai satu hadis. Bila dia tak tahu satu hadis, dia sanggupnya bermusafir selama sebulan, semata-mata nak. Tak tempat kita sekarang ni, sebulan apa, tak ada sebulan je. Naik kapal terbang sebentar, naik bas pun sebentar, naik kereta pun sebentar. Mana seolah-olah kalau nak ilmu tu, kita tahu ilmu satu, ilmu tu kita naik bas pergi belajar, naik kapal terbang pergi belajar. Mana tu pun biasa. Nak banding dengan ni, kita nak sahabat ni naik untuk selama sebulan. Selama sebulan. Tu cara pemahaman sahabat. Dia tahu nilai satu-satu hadis. Bila hadis tu mari daripada Nabi, kita tak tahu, maka kita kena ejah macam mana pun supaya dapat tahu. Kalau zaman sekarang ni mudah kan. Tak tahu boleh telefon pun tak apa dah kan. Ni ada ke tak adik ni ustaz ni, adik ni okey. Ajar adik ni pada saya. Lepas tu dia pun belajar. Telefon pun boleh dah sampai sekarang. Soalan-soalan gitu lah nak mudah. Tapi zaman dulu nak payahnya satu orang tu nak dapat hadis. Di kalangan sahabat Nabi sekalipun, kadang-kadang tak semestinya dia tu tahu semua hadis. Tapi bila dia tahu ada satu hadis yang dia tak tahu, maka dia sanggup mengadakan perjalanan sampai sebulan, sanggup dia mengadakan perjalanan. Semata-mata nak jumpa satu, nak belajar satu hadis. وبه قال حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قاضي حمص قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا زهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحب ابن قيس بن حزن الفزاري في صاحب موسى. Dengan sanad yang sampai kepada Al-Bukhari-nya, berkatanya Al-Bukhari telah menceritakan kepada kaminya Abu Qasim. Abu Qasim sini adalah Khalid bin Khad. Dia adalah Qadhi Hims. Qadhi ni tu hakim, ketua hakim. Ketua hakim negara ni, negeri Hims. Qala, dia berkatanya haddatsana Muhammad ibn Harb, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Harb. Qala, dia berkata, qala al-Auza'i akhbarana, telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud an Ibn Abbas, daripada Ibn Abbas, annahu tamara, pernahnya Ibnu Abbas bersengketa. Huwa wal Hurru, dia dengan satu orang nama Al-Hurru, sahabat Nabi juga, Ibnu Qais bin His Al-Fazal. Dia bersengketa dalam bab apa? Iaitu bersengketa dalam masalah sahabatnya Musa, ataupun sini gurunya Musa, tentang sahabatnya Musa ataupun Nabi Khidir lah sini. Sini Nabi Khidir. Ya, Nabi Musa pergi belajar dengan dia. Karenanya ada masalah sininya, ada yang kata Musa itu adalah Musa orang lain. Sebab Musa bukan semua, tak semestinya Nabi Musa tu, ada Musa ya selain Nabi. Jadi dia kata belajar dengan Nabi Khidir itu bukan Nabi Musa, tapi orang lain. Tapi sebenarnya kali Nabi Musa.
seperti mana dalam hadis. Famarra bihima Ubay bin Ka'ab, lalunya Ubay bin Ka'ab lalu lintas di depannya mereka berdua ni, iaitu Ibnu Abbas dan juga Al-Hur. Fada'ahu Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas pun panggil lah Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi. Kau ni 3 orang lah sahabat ni. Faqala, lalu berkatanya dia, inni tamaraitu ana wa sahibi. Sungguhnya akunya bersengketanya aku dengan teman aku ni, sahabat aku ni. Ada ini fi sahib Musa, tetanya sahabat Nabi Musa, alladhi sa'ala sabil ila luqiyihi, yang mananya Nabi Musa alaihissalam minta doa kepada Allah Ta'ala supaya dapatnya mengadakan perjalanan untuk bertemu, berjumpa dan belajarnya dengan Nabi Khidir. Jadi berkatanya Ibnu Abbas, hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu, adakah pernahnya kamu mendengarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang keadaan dia, keadaan Nabi Musa itu dengan Nabi Khidir? Ada pernah dengar ke cerita? Faqala Ubay, berkatanya Ubay, na'am, pernah dengar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu, aku pernah dengarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentangnya. Yaqul, dia berkatanya, bainama Musa fi mala'in min bani Israel, tak kalanya Nabi Musa alaihissalam berada di kalangan pembesarnya, di kalangan Bani Israel. Mala'in pembesar pun boleh, selagi dengan mana jemaah, jemaah yang ramai di kalangan Bani Israel. Idza ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang satu orang lelaki, mai jumpanya, mai keadaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Faqala, lalu dia berkatanya, hal ta'lamu ahadan, adakah kamu mengetahuinya ada satu orang a'lama minka, yang lebih tahu daripada engkau? Adakah kamu mengetahui satu orang yang lebih tahu daripada engkau? Qala Musa, lah, Nabi Musa kata, tak ada. Ini jawapan jujur daripada Nabi Musa, iaitu tidak ada orang yang dia tahu lebih tahu daripada dia. Betul dah. Bukan dia cakap bohong sini. Fa'auhallahu ila Musa, tapi Allah Ta'ala tegur juga Nabi Musa. Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, bala bahkaya, tidak seperti mana dakwah kamu tu. Dia kata tidak ada tu. Bahkan adanya, iaitu Abduna Khadir, iaitu hamba kami, ada lagi satu orang hamba kami Khadir, iaitu Nabi Khidir. Fasa'ala sabila ila luqiyihi, lalu dia pun minta dengan Allah Ta'ala untuk mengadakan perjalanan untuk berjumpa dengan Nabi Khidir, untuk belajar dengan dia. Faja'alallahu lahul huta ayatan, lalu kemudiannya Allah Ta'ala mengadakan ikan sebagai tanda alamatnya, tempat yang dia akan bertemu. Ketika mana sudah ada sebut, waqila lahu, dikatakan kepada Nabi Musa, idza faqadtal hut farji', bila kamu sudah kehilangannya ikan itu, maka kamu kembali semula carinya jejak ikan. Fa innaka satalqahu, maka sesungguhnya selepas pada tu kamu akan jumpanya dengan Nabi Khidir. Kamu kena carinya ikan tu, hilangnya di mana, di tempat mananya kamu hilangnya ikan. Fakana Musa yattabi'u athar al-hut fil bahr, maka dipendekkan ceritanya, Nabi Musa pun turutlah kesan kedudukannya ikan itu di laut. Faqala fata Musa li Musa, lalu berkatanya pemuda yang ikut Nabi Musa, yang teman Nabi Musa, dia berkata kepada Nabi Musa, iaitu Yusha' bin Nun. Dia berkatanya, ara'aita idza awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut, apakah kamu tidak tengoknya, tak kalanya kita berehatnya di batu, di satu batu besar itu, fa inni nasitul hut, aku terlupanya tetek ikan, yang mana ketika itu ikan sudah hilang, maksudnya lompat lagi. Wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkura, tidak yang melupakan aku melainkan syaitan lah yang menyebabkan aku terlupa. Lupa daripada beritahunya kepada kamu
tentang ikan. Surah Kahfi lah. Qala Musa, berkatanya Nabi Musa, dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa. Itulah dia yang tempat, di situlah tempatnya yang kita tengah cari. Sinilah maksud terjematul ba'nya Imam Bukhari, iaitu cari ilmu. Cari ilmu. Fartadda ala atharihima qasasa. Lalu mereka pun balik mencari jejak langkahnya, jejak tempat kehilangannya ikan. Dicari mula situ. Fawajada Khadira, lalu mereka berdua pun jumpalah dengan Nabi Khidir. Fakana min sya'nihima, maka keadaan mereka berdua itu, cerita mereka berdua itu, iaitu Nabi Musa dengan Nabi Khidir, maka sallallahu fi kitabihi, ya seperti mana yang Allah Ta'ala ceritakan di dalam kitab Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. Mana dipendekkan cerita lah sini. Jadi hadis ni nak bagi tahu apa? Iaitu hadis ni nak bagi tahu tentang sanggupnya Nabi Musa alaihissalam korbankan masa dia, tenaga dia, kederaan dia, wang ringgit dia, diri dia untuk mencari ilmu. Dan susahnya mencari ilmu tu kena bawa ikan dulu. Lepas bawa ikan, hilang ikan tu baru lagi cari ikan. Lepas cari ikan, mana tempat hak yang ikan tu lari situ, maka situlah tempatnya hak yang bertemunya dengan Nabi Khidir. Itu hak tempat guru dia yang dia akan belajar. Dan sininya mana pengorbanannya Nabi Musa, yang mana Nabi Musa sanggupnya berkorban, sanggupnya dia ni mencari ilmu, usaha dia untuk mencari ilmu, walaupun ilmu tu sikit. Walaupun ilmu tu sikit ya dia tak tahu je bukan ilmu syariat Nabi Musa. Ya dia tak tahunya ilmu yang selain pada ilmu syariat. Dan ilmu syariat tu kalau Nabi Musa tak tahu sekalipun tidak jadi salah apa-apa. Tetapi Nabi Musa tetap juga ilmu yang dia tak tahu, tak apa, kita belajar. Maka dia pun minta dengan Allah Ta'ala supaya dia tu dapat dijumpa belajarnya dengan Nabi Khidir. Tapi kesimpulan dia, cerita dia nya, Nabi Musa tak apa kuasa. Nabi Musa tak apa kuasa, sehingga tidak boleh ilmu tu lah. Sehingga Nabi SAW sendiri pun ada sebut mana dia berharap sangatlah kalaulah cerita Nabi Musa tu, Nabi Musa boleh sabar. Sebab kalau boleh sabar, maka kita semua ni akan dapat ilmu ni banyak. Kita semua akan dapat ilmu banyak. Tapi kalau Nabi Musa tu tak boleh sabar dah. Nabi Musa yang penyabar ni, Nabi Musa ni adalah satu orang Nabi yang banyaknya Allah Ta'ala ceritanya kisah dia dalam Al-Quran. Yang mana kisah dia dalam Al-Quran ni nak bagi tahunya Nabi Musa ni orang yang sangat sabar. Jadi tak ada dah di kalangan manusia zaman sekarang ni macam orang Melayu kita ni, dia kata dia ni wali besar, dia kata jumpa dengan Nabi Khidir, dia belajar ilmu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa pun tak apa kuasa. Jadi nak ayatnya dia tu lebih hebat daripada Nabi Musa lagi lah. Nabi Musa pun tak apa kuasa. Dan Nabi, kalau kira-kira Nabi Muhammad SAW yang selayaknya dapat ilmu daripada Nabi Khidir. Tapi Nabi Muhammad SAW pun tak ada ilmu daripada Nabi Khidir. Maka kalau ada orang Melayu kita lagi lah pelik tu, orang Arab. Orang Melayu pun kita dia kata dia duk betapa tu ada mari orang tua yang mengaku Nabi Khidir. Dia kata ajar ilmu pelik-pelik lah. Dia kata ni adalah ilmu bentuk pembohongan yang guna atas nama Nabi Khidir. Sebab itulah dalam masalah Nabi Khidir ni, ramai di kalangan masyarakat Melayu, bukan Melayu hanya, bahkan banyak di tempat lain selain pada Melayu pun sesat kerana cerita Nabi Khidir. Bagi dia nya Nabi Khidir ni semacam wali Allah Ta'ala yang terbang mana-mana, yang boleh ada kuasa ajaib macam mana. Jadi kalau kita dapat bertemu dengan dia ni, mana butuh lah. Sebenarnya kali butuhlah kalau kita ni belajar Al-Quran, butuhlah kita ni belajar hadis. Kerana ni lah bentuk mukjizat yang paling besar, hadis dan juga Al-Quran. Bukan kita cari ilmu-ilmu yang tak patut kita tahu. Yang mana Nabi Musa AS pun tak pah kuasa. Dan Nabi Muhammad SAW pun rasa rugi kerana Nabi Musa AS tidak sabar. Kalau benda tu Nabi
tak anggap gitu, maknanya kalaulah benda tu dapat untung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dapat belajar dengan Nabi Khidir, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut itu perkataan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dia rasa rugi kerana Nabi Musa tidak sabar menghadapinya dugaan dia tu dengan Nabi Khidir. Dan cerita dia pun panjang lagi lah, cerita Nabi Khidir kan. Hadis pun panjang. Dalam hadis pun kita akan jumpa hadis yang panjang cerita tentang Nabi Khidir, yang mana ilmu hikmah dalam bab cara nak menuntut ilmu apa semua pun kita dapat pelajari daripada kisahnya Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir. Banyak sangat cerita dia. Antaranya bersabar dengan guru apa semualah. Allah a'lam bissawab wa akhir da'wan alhamdulillah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من المرشدين. يا عليم علمنا، يا خبير اخبرنا، يا بصير ابصرنا، يا حي يا قيوم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله.